Perhatian, penceritaan hanya sekadar perkongsian kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyaklah kepada korang yang sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sudilah untuk stay tune untuk dengarkan kisah ataupun cerita seram yang aku nak kongsikan ni sampai habis. Jadi aku harap kepada korang yang tengah tengok ni sentiasalah support. Pada yang baru tengok ni, salam perkenalan geng, dan aku harap korang yang baru tengok ni sudikanlah juga untuk support hanya dengan subscribe, like dan share. Dalam setiap penceritaan yang aku kongsikan kepada korang, kisah-kisah seram, cerita-cerita seram, misteri yang aku kongsikan hanyalah sekadar perkongsian daripada kisah-kisah yang benar dan juga daripada sumber-sumber internet yang sahih lah. Dan sekiranya kalau korang ada apa-apa pandangan, pendapat yang korang nak kongsikan dalam setiap kisah yang aku kongsikan kepada korang, korang boleh komen je. Aku nak bagi tahu dekat korang geng, setiap kelemahan, kesilapan yang ada di dalam Faiz Cerita ni, aku betul-betul minta maaf banyak-banyak, tapi aku akan cubalah perbaiki untuk memberi yang terbaik lah untuk tatapan korang. Dalam video kali ni, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, ada satu kisah yang menyeramkan ni. Katanya lah, dia diganggu ketika sedang berjoging, di mana waktu siang dia ni memang susah ada masa nak pergi exercise. Bila waktu malam barulah macam ada masa, ada kelapangan sikit nak pergi exercise. Dan waktu kejadian ni berlaku ke atas diri dia bukan berseorangan lah, dia ada kawan. Waktu tu mereka berdua ni lah pergi jogging. Kisah yang berlaku ke atas diri dia ni berlaku pada tahun 2016. Agak lama juga geng. Apa yang dia beritahu, dia ni selalu jogging dekat situ, dan selama dia jogging dekat situ tak pernah kena apa-apa gangguan pun, dan dia tak pernah dengar apa-apa kisah pun macam menyeramkan, nampak apa-apa penampakan lah dekat situ. Cuma untuk hari tu, waktu dia jogging tu, mungkin nasib dia kurang baik, dia beritahu, dan dia terpaksalah lalui pengalaman misteri tu. Waktu dia pergi jogging dekat situ, katanya waktu tu malam Jumaat. Sebelum dia nak pergi jogging dekat situ, dia ada parking kereta dekat ada satu stesen minyak ni. Sementara dia nak tunggu kawan dia sampai ni, dia ada pergi toilet dekat stesen minyak tersebut lah. Kebetulan toilet dekat stesen minyak tu masih dibuka lagi. Lepas dia dah masuk dalam tandas, dia nak keluar daripada tandas tu, dia ada terdengar bunyi apps. Yang nama apps tu apps Duolingo. Katanya apps tu macam berbentuk kuis lah. Bunyi apps tu dia macam ting ting dalam 5-6 saat macam tu. Dia cakap memang jelas sangat dia dengar bunyi tu, sebab kawan dia ni yang nak pergi jogging sekali dengan dia ni main apps tu. Waktu dia dengar bunyi tu, dia abaikan. Dia keluar daripada tandas tu, nak keluar daripada kawasan dekat tandas tu lah. Lepas tu dia ternampak kawan dia. Kawan dia ni nak masuk tandas tu lah. Dia macam terkejut lah, sebab kawan dia tiba-tiba ada depan mata nak masuk dekat tandas pula. Dia macam tertanya-tanya, macam curiga pun ada. Dia tanya dekat kawan dia ni, kau tadi ada masuk dalam tandas tak? Kawan dia pun beritahu, aku baru nak pergi tandas ni, ini barulah nak masuk ni. Dia rasa macam pelik. Tapi yelah, takkan kawan dia seorang je yang main apps tu, mesti ada orang lain pun yang main apps tu juga. Dia pun biarkanlah, abaikanlah benda tu. Kawan dia masuk tandas, dia tunggu dekat luar. Bila kawan dia dah keluar daripada tandas tu, dia beritahu kat kawan dia, lama betul lah orang tu dekat dalam tandas. Tadi waktu aku dekat dalam tandas tadi dia ada, ni kau keluar pun dia tak keluar lagi. Kawan dia macam pelik. Mana ada orang dalam tandas? Kau ni tadi masuk dalam tandas tadi, kau tak perasan ke memang dalam tandas tu tak ada orang? Kau biar betul. Lepas tu dia macam terfikir kejap lah. Dia kata macam misteri pun ada. Habis tadi dia dengar bunyi apps tu, bunyi handphone siapa? Tapi dia tak adalah nak cakap apa-apa dengan kawan dia. Dia macam, yelah kot, mungkin aku salah dengar kot. Sebab tak nak ikut-ikutkan sangat lah. Sebab nak pergi jogging ni kan, tak naklah melayan benda-benda macam ni, banyak sangat buang masa pula dekat situ. Sebab bagi dia mungkin halusinasi, mungkin dia banyak berfikir ke, macam tu lah. Jadi dia pun abaikan, dia pun ajak kawan dia, okey dah, kalau dah siap, jom lah kita start. Jadi diorang pun start lah jogging. Bila tengah jogging, sampai dekat satu tempat ni, memang kawasan situ gelap geng. Apa yang dia beritahu, ada tiang lampu yang tak begitu banyak. Nak kata gelap pun tak, nak kata terang sangat pun tak. Tapi memang boleh dikatakan macam terang dia tu pun taklah sampai 100% lah. Kalau 1 sampai 10, apa yang dia boleh cakap, dia boleh bagi 6 lah. Dan waktu mereka ni tengah berjogging, kawasan situ memang sunyi geng. Memang sepi. Ibaratnya kalau korang terjatuhkan duit shilling seketul ataupun macam pin, jarum lah kan, pun boleh dengar.
Dalam hati dia macam lagi suka lah sebab tak ramai orang kan, sepi, senang lah sikit dia nak exercise ni, nak jogging ni. Dia dengan kawan dia pun layan lah jogging, layan jogging punya jogging. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi anjing menyalak dengan sangat kuat, geng. Yang bunyi anjing menyalak tu memang boleh dikatakan korang boleh agak anjing tu nampak sesuatu. Waktu diorang dengar bunyi anjing menyalak ni, dia bagi tahu kawan dia ni dah mula rasa macam panik. Sebab kawan dia ni kebetulan macam taklah begitu berani sangat. Dia kata macam penakut sikit lah. Tapi diorang abaikan bunyi tu, teruskan jogging macam biasa. Pada masa yang sama diorang abaikan bunyi anjing tu menyalak, memang diorang jogging macam biasa, geng. Tapi pemikiran dia, terbayang macam-macam. Perkara-perkara yang mistik, perkara-perkara yang seram, yang angka-angka ni memang terbayanglah. Dia kata waktu tengah berjogging tu macam fikiran tu tak boleh nak kosong. Keadaan pula masa tu makin lama makin sunyi. Lepas tu dia punya cuaca macam makin sejuk. Dekat depan diorang sikit tu ada nampak macam satu jambatan tau. Dan lampu dekat jambatan tu pula tidak begitu terang. Bila nak dekat je dekat situ, makin lama makin suram. Bila diorang ni jogging nak sampai dekat jambatan tu, tiba-tiba ada satu lampu ni, tiang lampu tu padam, geng. Lagi bertambah gelap lah. Dah lah dia kata kiri kanan hutan tebal, geng. Tak ada kereta lalu lalang pun. Risau jugalah kalau apa-apa berlaku, dia kata. Lepas tu dia kata dia ada nampak jugalah beberapa pokok, banyak pokok-pokok yang besar dengan daun-daun yang terjurai. Seram jugalah dia kata. Dan waktu tu pula tiba-tiba macam ada kabus. Yelah mungkin sebab sejuk sangat kan. Kabus tu tebal, geng. Kawan dia ni pula, sejak anjing tu menyalak tadi tu, tak bercakap apa-apa. Senyap je. Tapi dia kata kawan dia dengar earphone, pasang lagu. Mungkin dia malah nak bercakap ke kan, sebab nak jogging, nak fokus. Jadi tak apalah hal tu, dia biarkan je lah. Tengah-tengah jogging, dah lepas tempat yang gelap tu, jambatan tu tadi, dah nampak pokok tu apa semua. Tengah-tengah jogging, tiba-tiba dia dengar ada bunyi apps Duolingo tadi tu. Betul-betul dia dengar bunyi apps tu daripada arah hutan yang tebal tu. Ting! Memang kuat, geng, bunyi tu, dia kata. Waktu dia dengar tu dia kata, dia tengok kawan dia ni tak ada buat apa-apa pun. Jogging je macam biasa. Kawan dia tak ada buat apa-apa reaksi pun. Jadi dia simpulkan bunyi tu dia seorang je lah yang dengar. Jantung dia makin lama makin laju. Masa tu pula lah kaki rasa nak cramp, geng. Dia minta kawan dia stop sekejap sebab dia macam nak ambil rehat sekejap. Lepas tu dia bacalah ayat kursi dalam hati berkali-kali. Apa yang berlaku ni, kawan dia mungkin tak perasan ke apa ke, tak tahulah kan. Dia tak nak beritahu kat kawan dia ni sebab dia takut kawan dia ni cepat panik. Jadi dia kata dia telan je lah sorang-sorang sekejap. Lepas rasa macam dah okey sikit, kaki dah okey sikit apa semua, diorang pun macam jalan sekejap. Jalan. Yelah sebab nak ambil mood nak start balik ni, dia tak nak lah jadi kram balik kan. Walaupun dalam keadaan yang dah mula rasa seram sejuk ni. Dia pun jalan. Dia berbual kosong dengan kawan dia ni, sembang. Entah macam mana diorang baru perasan. Mungkin bila lalu waktu siang ke apa, mungkin tak perasan. Tapi waktu tu diorang ada perasan dekat sebelah kanan, kata dia, macam ada satu rumah. Yang di mana rumah tu memang rumah kosong. Rumah yang memang dah lama dibiarkan sebab lalang-lalang, rumput-rumput semua tebal kan. Gelap lagi. Sebab kata dia dekat situ memang ada kawasan perumahan, geng. Tak pernah perasan ada rumah yang macam ni. Bila dia lalu je dekat depan rumah ni, geng, alamak, kawan dia ni pula buat hal, geng. Tiba-tiba kawan dia kata, stop kejap. Perut aku senak lah. Kejap. Dia katalah dengan kawan dia ni, kita berhenti depan sikit lah, jangan kat sini. Kawan dia ni kan jenis penakut kan. Tapi pada masa yang sama dia macam tercelupah ke, tak tahulah kan. Dia terlepas cakap ke, kau takut apa, rumah kosong je tu, tak ada apa-apa lah, tak ada hantu ke apa. Dia dah tercakap macam tu. Yang dia ni pula dah macam tepuk dahi dah. Dalam hati tu macam, kenapa lah kau cakap macam ni, kita dah lah berhenti dekat depan rumah ni. Dia diam je lah lepas kawan dia dah cakap macam tu. Dia cuma cakap, cepat sikit. Tak ada, aku nak cepat ni, besok aku nak bangun awal, nak pergi kerja apa semua kan, cepat sikit kan. Kita biasa jogging dah set masa dah sampai pukul berapa, ini dah lewat sangat ni, dah tak jauh dah tu. Kawan dia ni macam stretching sekejap apa semua. Okey lah, jom lah. Jalan, start jogging. Masa diorang tengah jogging ni, kira nak sampai dekat petrol station tu tadi, tapi belum sampai lagi lah, geng. Boleh dikatakan lagi 15 minit ke 20 minit ke sampai lah. Tengah-tengah jogging tu, lepas lalu dia dekat rumah yang gelap tadi tu, dia macam ada dengar suara perempuan tau. Suara perempuan panggil, "Oi,
Tapi suara perempuan lah, bukan suara lelaki macam aku ni tak. Dia suara perempuan dia, oi, macam 2-3 kali kak. Kawan dia ni memang tak dengar apa-apa. Dia seorang je yang dengar daripada tadi. Dia nak berhenti memang serba salah. Serba salah sangat geng. Jogging macam biasa. Selang beberapa minit waktu tengah jogging tu, kat sini yang seram ni. Tiba-tiba betul-betul dekat sebelah kiri dia ni, kawan dia belah kanan, dia belah kiri. Dekat sebelah kiri dia ni macam ada satu gaung kot. Lebih kurang macam tu lah, gaung ke apa. Dia ada ternampak macam seorang perempuan tua geng, tengah duduk dekat situ sambil memandang diorang ni. Muka dia kata memang tak apa jelas, tapi keadaan kelibat perempuan tua yang dia nampak ni sangat-sangat menakutkan dan menyeramkan geng. Masa tu dia kata rasa nak pingsan pun ada. Lepas dia dah nampak tu, dia baca apa-apa, dia macam singgung kawan dia tu, jom kita lari, jom lari cepat nak dekat habis lah, kita buat finishing lah, habis kan. Yang kawan dia ni pun macam banyak tanya, kenapa kau ni kan, dah tadi macam sebut tak kena je, selama dia jogging elok je, tak pernah nak lari-lari ni. Tak payah lari, kita jogging biasa je, santai, tak ada apa-apa, jangan risau, tak ada apa nak ditakutkan. Yang dia ni daripada start sampai sekarang tu dah lalui macam-macam. Kawan dia ni macam bernasib baik, tak tahu apa-apa. Dia nak luahkan memang tak tergamak kan, tapi dia simpan. Itu je lah cara dia. Dia ajak kawan dia lari. Dia kata lah kat kawan dia, kalau kau tak lari, aku lari seorang. Lepas tu kawan dia pun macam, okey lah, layankan je lah lari. Macam laju sikit lah daripada jogging. Sambil-sambil dia nak lari tu, dia pusing dekat belakang. Dia toleh lah kan. Ada lagi yang kelibat tu. Kelibat nenek tua tu ada lagi. Nenek tua ke perempuan tua, boleh katakan nenek lah dia kata. Dia pun tak tahu itu nenek kebayan ke apa ke, tak tahulah. Tapi apa yang dia nampak, itulah geng. Bila nak sampai dekat petrol station tu, yalah sebab parking kereta kat situ kan, yalah walaupun keadaan masa tu dalam keadaan yang lari laju sikit, tapi kaki rasa berat geng, dia kata. Lepas nampak tu, aduh, kaki rasa berat. Kawan dia ni dah ke depan sikit lah, padahal dia dah macam berlari ni, tapi kaki macam tak bergerak. Bukan tak gerak lah, gerak, tapi cuma macam pelik. Heran sangat. Lepas dia dah nampak tu, tapi dia kuatkan jugalah. Dia kuatkan juga, lari, jogging, laju sikit. Sampai dekat depan sana sikit tu, ada macam jalan besar. Dah ada kedai, dah nampak kereta lalu lalang apa semua. Sampai dekat situ macam okey sikit. Tapi dia kata, dia punya badan tu lepas dah nampak tu, rasa macam seram sejuk sangat. Peluh yang dia keluar tu pun dia kata, nak kata peluh jogging pun tidak juga. Boleh dikatakan peluh tu macam terperanjat sebab nampak benda macam tu. Dengar bunyi apps tu, dengar dalam hutan macam-macam, nampak rumah yang gelap tu. Dia kata, dia kata memang tak tahu nak cakap macam mana geng. Dia kata sepanjang dia berjogging tu, memang itulah kali pertama yang dia rasa macam jogging dalam keadaan yang takut. Jadi itulah geng kisah dalam video ni yang aku nak kongsikan kepada korang, di mana beliau diganggu waktu ketika sedang berjogging. Dan nasib baiklah kawan dia tak kena gangguan, hanya dia saja. Tak tahulah lepas tu dia cerita ke tak dengan kawan dia tu. Cuma apa yang dia kongsikan, inilah yang aku kongsikan kepada korang. Jadi kalau korang ada apa-apa penilaian, pendapat yang korang nak kongsikan, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Kalau korang ada pengalaman yang lebih kurang sama kan, kalau korang pergi jogging ke, pergi exercise kat mana-mana ke, waktu malam lah, terutama waktu malam, yang korang pernah ada gangguan-gangguan yang korang kena, kalau korang rasa korang sudi untuk kongsikan, korang boleh kongsikan secara ringkas di bawah. Jadi geng, itu sajalah dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk tengok video kali ni, dan aku betul-betul minta maaf geng sekiranya kalau ada salah silap, salah cakap. Aku minta maaf banyak-banyak, ada kekurangan di mana-mana ke dalam video-video yang aku sampaikan di dalam Faiz Cerita ni. Aku minta maaf banyak-banyak geng, tapi aku akan cuba perbaiki yang terbaik lah untuk memberi tatapan yang bagus lah untuk korang. Jadi aku harap korang sudi stay tune untuk tengok video ni, dan aku harap bukan saja video ni, tapi video-video yang lain, video-video yang di masa akan datang. Dan kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan, korang sudi nak share kan, korang boleh email je di Faiz Cerita. Sebelum aku terlupa geng, aku nak kongsikan dengan korang lah, pada korang yang tengah tengok ni, sekiranya belum follow lagi Faiz Cerita di Facebook page, Instagram dan di TikTok, aku harap korang sudilah untuk follow Faiz Cerita di platform yang ada ni lah. Apa-apa pun geng, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang. Korang yang sudi tengok ni, terima kasih banyak-banyak. Aku sentiasa mendoakan korang, semoga korang sentiasa sihat, panjang umur dan juga murah rezeki selalu. Jangan lupa untuk support hanya dengan subscribe, like dan share. Terima kasih banyak-banyak geng sebab sudi untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita. Jadi kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.